Okay, so hari ni kita nak buat pasal mikroskop dengan teleskop kan. Okay, tapi bila nak belajar pasal mikroskop dengan teleskop tu, okay, nak bagi lagi clear, kita kena belajar sikit lah. Kita recap sikit pasal cara nak lukis kanta. Okay, so kalau untuk cara lukis kanta, apa yang selalunya cikgu buat adalah kita guna konsep KFC. Okay, so maksud cikgu macam ni. Okay, untuk lukis, first kita kena ada K. K adalah kotak. So apa maksud kotak ni? So maksud kotak ni adalah, nampak tak ni objek kita kan? Arrow ni adalah objek kita. So bila kita lukis, kita akan lukis kotak. So maksudnya arrow ni satu garis, lepas tu kita tarik atas ni untuk dapatkan kotak. Ni lah maksud kotak tu. Okay, so cikgu repeat, kotak tu adalah garisan yang ni. Ni adalah kotak. Okay, selepas kotak, lepas K adalah huruf F. So F ni apa? F adalah titik fokus. Okay, so dia pun akan lalu titik fokus. Okay, ni kotak, lepas tu fokus. Okay, selepas kotak which is huruf K, kita ada F, fokus, dan last sekali adalah C. C ni apa? C adalah center. Okay, so untuk lukis center, macam ni lah cara dia. Dia lalulah dekat center of lens tu. Okay, so ini adalah method cara nak lukis lens. Okay, kita ada K, kita ada F, lepas tu kita ada C. Okay. Ingat kotak lalu F dengan center. Setakat ni dapat ke? Oh, lepas tu image dia adalah tempat yang bersilang tu lah, kita akan dapat image kita. Faham ke setakat ni cara nak guna KFC ni? So point dia adalah kita buat kotak, lepas kotak kita buat fokus, dan last sekali adalah kita buat center. So dapatlah KFC. Okay, so sekarang ni bila kita dah buat KFC, ada satu lagi tau. Okay, KFC ni just sebab nak bagi senang ingat. Ada lagi satu method sebenarnya. Dia bukan method lah, dia macam modification. Okay, K dengan F ni boleh je buat F dulu baru K. Lepas tu lalu C. Okay, cikgu ulang. K dengan F tak semestinya buat K dulu baru F. Okay, boleh je F dulu baru K. Okay, so maksud dia macam ni. Kita akan buat F dulu, baru lalu kotak. Maksud dia, tengok kita buat macam ni. Nampak tak dia lalu F dulu. Lepas dia lalu F, baru dia buat kotak. Okay, so dekat sini, inilah dia. F dulu, lepas tu baru dia buat K. So kita dapatlah F, K dan C. Okay, apa-apa pun ending dia kita still dapat image yang sama. Tak kisahlah kita guna FKC ke, kita guna KFC ke, kita still akan dapat image yang sama. Okay. Setakat ni, boleh ke faham apa yang berlaku? Okay, sebab ni bukan main point dia tau. Main point kita nak belajar pasal teleskop dengan mikroskop. Ini cikgu ajar balik supaya korang ada idea tentang macam mana nak buat lukisan tu nanti. Okay, so sekarang ni settle dekat situ. Okay, jadi kita cuba buat sikit lukisan. Okay, so contoh dekat sini. Okay, first huruf apa kita kena buat? Kalau nak buat lukisan, huruf pertama kita kena buat huruf apa? Okay, so yang pertama kita kena buat huruf K ataupun F. Yes, betul. Okay, so katakanlah kita buat kat sini K dulu. Okay, dia dah jadi kotak. Lepas kotak dia akan lalu F. Okay, ataupun, lepas K, lepas F dia akan lalu C. So korang dapatlah image korang kat sini. Okay, tak jadi rupanya. Sekejap. Kita tarik jauh sikit. Okay, lepas K, dia lalu F, lepas tu dia lalu C. Atau
Dia lalu F dulu. Okay, baru dia lalu K. So korang akan dapat image dekat sini. So inilah image kita. Okay, sekarang ni kita kena tahu ciri-ciri image juga. Yang pertama sekali cikgu nak tanya, maya ke nyata? Ciri-ciri image dekat sini maya ataupun nyata? Real ke virtual? Okay, cikgu bagi tips Sekarang ni kalau dia opposite side, maksudnya objek belah kiri. Okay, tapi image belah kanan kan? Dia adalah real. Hafal macam tu. Okay, kalau seorang belah kiri, seorang belah kanan, dia adalah nyata, dia adalah real. Okay, yang kedua, position, kedudukan dia, kita consider benda ni sebagai songsang ke tegak? Okay, inverted ke ataupun upright? Okay. Yang ni senang. Kenapa? Sebab obviously satu anak panah ke atas, satu ke bawah. Jadi yang ke bawah ni mestilah songsang. Okay, last sekali adalah size dia. So size dia ni macam mana ni? Okay, besar ke kecil ke atau sama je size dia? Okay, so size dia lebih besar. So kita boleh ukur sebenarnya ni kecil, lepas tu dia jadi besar. Okay, itulah cara dia. Okay, ini adalah cara nak lukis. Okay, so setakat ni dua benda yang korang kena tahu. Nombor satu, cara lukis dia iaitu KFC atau FKC tu. Yang nombor dua, sifat lukisan tu. So untuk dua benda ni setakat ni boleh follow lagi. Okay. Dia macam kalau korang faham yang ni, dia akan lagi jauh lebih senang untuk faham untuk mikroskop dengan teleskop tu. Sebab mikroskop dengan teleskop dia sama je macam ni, cuma dia ada dua kanta. Okay, so sekarang ni kita buat lagi satu atau dua lukisan lah. Okay, sekarang ni tengok dekat sini. So, tadi cikgu ajar KFC dengan FKC kan? Sama je. Kita buat kotak dulu. Lepas kita buat kotak, dia akan lalu F. Kalau virtual, image dia akan same side dengan objek. Yes, betul. Okay, so kita buat kotak, lepas tu dia lalu F. Lepas tu dia akan lalu C. Okay, tadi cikgu cakap kalau kita nak lukis image, image dia kena dekat bersilang. Dia kena bersilang. So dekat sini kalau korang tengok belah kanan bawah ni, dia akan bersilang ke tidak kalau macam ni rupa dia? Okay, dia akan intercept ke tak? Boleh tak dia bersilang? Dia tak bersilang kan? So bila dia tak bersilang, okay, apa yang dia akan buat sebenarnya dia akan bersilang tapi dia bersilang belah sini. Dia macam oh sana tak boleh, dia buatlah belah sini. So dia akan bersilang dekat sini. Okay, ada yang jawab infinity tapi bukan infinity. Kenapa? Sebab kalau infinity dia akan parallel. Maksudnya dia memang akan selari. Tapi dalam kes ni dia tak selari. So dia akan bersilang dekat atas. Sengit sikit tapi lebih kurang macam itulah konsep dia. Okay, dekat sini maya ke nyata? Real ke virtual? Yes. Okay, so tadi kita belajar kalau dia same side. Same side tu maksudnya nampak tak objek ni belah kiri kanta. Image pun belah kiri kanta juga. So kalau dua-duanya same side, dia adalah maya ataupun virtual. Okay, so sekarang ni seorang arrow ke atas, seorang lagi arrow ke atas. So, songsang ke tegak, inverted atau upright? Okay, so dua-dua arrow ke atas, so dia adalah upright ataupun tegak. Okay, last sekali size. Size dia macam mana ni? Lebih besar, lebih kecil ke sama? Okay, ingat tak ni objek, ni adalah image. So size dia jadi macam mana? Okay, very good. So size dia adalah dibesarkan. So itulah tiga-tiga ciri-ciri dia iaitu V, U, M ataupun M, T, D. Okay, virtual, upright, magnified. Maya, tegak, dibesarkan.
Okey, untuk lukisan yang ni, okey lagi, boleh follow. Okey. Dotted line, ini image. Ni, sekejap. Sabar cikgu tukar warna. Yang merah ni, yang cikgu bakal lukis yang merah ni, ini image. Okay, dotted line tu adalah garisan untuk kita silangkan supaya dapat image tu. Okay, so kita try. Okay, last. Okay, sebab yang penting sekarang ni, cikgu nak ajar ni benda yang kita nak cover kejap lagi. Okay, last kali adalah image. Okay, tadi kan, kejap sorry. Kalau tadi yang kita lukis, yang ni. Okay, lukisan dia dekat je dengan kanta. Maksudnya jarak dia dekat sini, so dekat. Lepas tu kita lukis lagi dekat. Ni objek kita. Objek kita dekat je dengan kanta. Sekarang cikgu nak lukis jauh. Okay, cikgu nak lukis jauh. Maksud dia cikgu nak lukis jauh dia tu macam ni jauh kan? Tapi tak cukup jauh lagi. Ada lagi satu yang sangat-sangat jauh cikgu nak lukis, kita panggil sebagai infinity. Infinity tu adalah bila kita lukis sangat jauh sampai dia tak muat nak lukis kat dalam kertas. So dekat sini tak muat nak lukis arrow tu. Okay, so kalau objek sama dengan infinity, jarak dia dekat infinity, kita akan lukis garisan selari. Maksud cikgu macam ni. Tengok tadi kan 3 huruf untuk lukis image kanta. Apa 3 huruf tu? Apakah 3 huruf yang cikgu guna untuk lukis image kanta? Yes, very good. Okay, 3 huruf tu adalah K, F, C. Jadi sekarang ni, selain daripada KFC, okay, cikgu ajar kita lukis FKC. So apa yang kita boleh buat adalah first, kita buat macam ni. Okay, lepas tu kan, kita lukis lagi satu. Kita lukis lagi satu. Tapi dia kena lalu kat sini. Okay, tengok Sekejap, sorry. Okay, first tadi cikgu kata kita lukis KFC. Tapi dalam kes ni kita tak boleh lukis KFC sebab kita tak ada arrow. Objek tu tak ada. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita lukis FKC. So first dia lalu fokus dulu. Nampak tak? Dia tarik lalu fokus. Okay, lepas lalu fokus, kita kena buat kotak kan? So cara kita buat kotak adalah macam ni. Okay, so ini lalu fokus dulu. Lepas dia lalu fokus, dia buat kotak. So jadilah F, lepas tu K. So selepas F dengan K ni cikgu nak buat apa? Huruf apa cikgu nak pakai? Okay, lepas F dengan K, cikgu kena buat C kan? So cara dia adalah lukis macam ni. Sama je, tarik dia selari tetapi cikgu kena tarik dia bawa ke sini. Okay, nampak tak? Dah jumpa kan? Inilah dia persilangan kita. So inilah dia image kita. Okay, warna lain ni image kita. Okay, cikgu nak tanya sekejap. Faham tak macam mana boleh dapat image ni? Faham tak konsep yang cikgu cakap tadi? Mula-mula kita buat F dulu. Lepas tu kita buat kotak. Lepas tu lalu C. Yang ini kan arah dia tak kisah. Yang penting dia adalah parallel. Okay, so parallel ni menunjukkan infinity. So kenapa kita kena belajar ni? Sebab hari ni kita nak belajar buat yang lukisan untuk mikroskop tu. Dengan teleskop. So teleskop kan kita nak tengok jauh, sebab tu kita kena belajar benda ni. Okay, sebab tu cikgu cakap asalkan faham, dia sepatutnya senang.
Image dia yes, betul tu. Kalau image, kalau objek tu kat infinity kan, image dia confirm dekat atas F juga. Memang tak lari. Kalau korang lukis betul, memang dia akan duduk dekat atas F. Okay, tak kisahlah kalau korang sengitkan dia cara lain pun. Contoh cikgu buktikan. Katakanlah cikgu lukis macam ni. Tadi sengit dia macam tu kan. Kita sengitkan lagi. Nampak ni lebih sengit. Lebih lah. Okay, lebih sengit. So ni kita punya F. Lepas tu dia lalu K. Okay, lepas tu cikgu nak lukis dia punya apa nama tu, lalu C dia. Nampak tak? Dia akan lalu kat sini juga. Nampak tak? Sama je sebenarnya. Okay, dia still akan duduk dekat F. Okay. So, apa ciri-ciri image ni? First kali, nyata ke maya? Rasa-rasa nyata ke maya? Okay. Yang ni adalah nyata ataupun real. Kenapa dia nyata? Sebab dekat sini bintang kita dekat belah kiri. Tapi objek kita dekat belah kanan. So dia opposite side. So dia nyata. Okay. So tegak ke songsang? Okay. Upright ke inverted? Right, so dia adalah inverted. Kenapa? Sebab bintang ni kat atas. Nampak tak? Dia atas garisan. So dia di atas. Walaupun dia jauh tapi dia still di atas. Tapi kita punya image dekat arah bawah. So dia adalah songsang. Okay, ataupun inverted. Okay, next. Apa lagi? Oh, size dia macam mana? Okay, size dia sama ke, besar ke, kecil? Same size, magnified ataupun diminished? Okay, so dia punya size adalah lebih kecil tau. Okay, ataupun diminished. Mari sini cikgu bagi tahu kenapa. Diminished. Okay, sebab cerita dia macam ni. Ni korang punya size image sekarang. Okay, objek dia punyalah jauh. Nampak tak? Dia macam, okay, kalau cikgu lukis kat sini, ni size dia kan. Tapi sekarang ni dia luar daripada skrin. Tu point cikgu. Objek cikgu sekarang ni keluar daripada skrin. Mestilah lagi besar daripada ni. So nampak tak? Daripada besar, sekarang dia jadi kecil. Sebab tu dia adalah kecil ataupun diminished. Okay. Setakat ni, faham tak? Okay, so barulah akhirnya nak masuk mikroskop dengan teleskop. Jom. Oh, tips by the way. Kalau virtual, wajib upright. Okay, kalau real, inverted. Kalau lah soalan tu kan dia tulis maya, mesti image dia tegak. Kalau dia nyata, mesti dia songsang. Okay, tu just tips lah. Okay, sekarang ni, kejap cikgu nak tukar slide. Nak cari kita punya cerita pasal mikroskop dengan teleskop. Okay. Sekejap. Okay. So, dah nampak ke dekat skrin? Cikgu nak tanya sekejap. Nombor 1 ni dengan nombor 2. Just in case saja je nak tanya. Siapa mikroskop? 1 ke 2? Cik Bayi pandai. Cik Bayi tahu. Okay, nombor 1 adalah mikroskop, nombor 2 adalah teleskop. Okay, nombor 1 ni apa function dia? Apa tujuan mikroskop? Kita guna mikroskop untuk buat apa? Okay, dekatlah, bolehlah. Okay, kita nak tengok benda-benda yang mikro lah, benda-benda sangat kecil. Okay, mikroorganism untuk magnify objek supaya kita dapat nampak besar. Okay, sekarang nombor 2, apa guna teleskop? Apa function teleskop? Bagus. So teleskop function dia nak tengok benda jauh. Okay, betul lah tu. Very good.
So sekarang kita akan start dengan mikroskop dulu. Okay, sebelum tu kan cikgu nak ajar something Untuk cikgu lah. Dia macam ni tau, fizik, banyak benda nak kena ingat tapi masing-masing guna cara sendiri untuk hafal. Macam untuk cikgu, cara cikgu bezakan dari segi lukisan adalah, okay, ni mata kita kan. So yang ni kecil. So lens dia cikgu akan lukis kecil. Dekat sini cikgu akan lukis besar. So ini adalah cara untuk cikgu ingat kalau teleskop. So tak adalah korang terbalik. Kalau mikroskop dia akan terbalik dengan teleskop. So kalau ni mata cikgu, yang ini kecil, yang ni besar. Okay, cikgu repeat jap. Kalau macam contoh kan bila cikgu lukis, untuk teleskop bentuk dia kan lebih kurang macam ni. Lebih kurang lah. Okay, so mata kita letak kat sini. So inilah lukisan untuk teleskop. Tapi kalau untuk mikroskop dia akan terbalik. So mata kita dekat tempat yang besar pula. Okay, tak apa. Kita tengok satu-satu dulu betul-betul. First, ini adalah lukisan compound mikroskop atau mikroskop majmuk. Kat sini cikgu dah siap lukis. Tapi kan kita boleh lukis balik. Tengok first kali adalah sebelum lukis korang kena faham benda ni. Mata dekat sini. Mata belah kanan. So kita ada dua kanta, dua lens kan. So lens yang sebelah mata, logik dia kanta mata lah. Nama dia adalah eyepiece. Sebab tu dia duduk sebelah mata sebab dia kanta untuk mata. Okay, kalau dah sini mata, sini objek. So objek punya kanta nama dia kanta objek ataupun objective lens. Okay, so senang cerita objek sebelah dia kanta objek, objective lens. Mata sebelah dia kanta mata ataupun eyepiece. Okay, setakat ni pasal dua jenis kanta nak susun macam mana ni dapat tak? Maksud cikgu kalau sebelah objek kanta objek, kalau sebelah mata kanta mata. Yang itu faham? Kalau macam tu, kita tengok dari segi lukisan. Okey, dalam exam dia tak semestinya lukis satu besar satu kecil tau. Boleh je dia lukis sama saiz. Besar dengan kecil ni cikgu just nak bagi korang ingat benda ni. Tengok cikgu nak tanya sekejap. Kanta yang mana saiz dia besar cikgu lukis? Mata ke objek? Eyepiece ke objective lens? Okay, yang cikgu lukis besar kanta mata kan? So ini adalah kanta mata. Ingat setiap kanta ada F dia sendiri. Titik fokus dia sendiri. Jadi ini kanta, ini F dia. Ini pun F dia. Kenapa tulis E? Sebab dia adalah F untuk eyepiece. Okay, so nampak tak? Dia adalah F untuk eyepiece. Okay, tetapi yang kecil ni dia adalah objective lens kan? So dia pun ada F dia juga. So F dia kita tulis F O. Kenapa O? Sebab objek. Okay, apa tujuan cikgu lukis satu besar satu kecil? Supaya korang boleh nampak benda ni. Okay, bila kita nak lukis, FE lebih besar kan lukisan dia. So FE juga, eyepiece lebih besar, kanta mata lagi besar. So FE dia pun lagi panjang. Yang ini lagi kecil. So jarak dia pun lagi pendek. Okay, setakat ni faham lagi tak? Boleh follow? Sebab benda ni berkait, jadi dia macam sekali tak follow tu dia macam ada possibility sampai belakang tak follow. Okay, tak apa. Okay, good. So sekarang kita proceed. Okay, ni objek asal-asal. Tak kisahlah mikroorganisma ke apa benda pun. Okay, so ini kanta dia. KFC lah. So kita buat kotak. Kita buat warna lain lah kot. Okay, kita buat warna hijau. Okay, kita buat kotak. Lepas kotak lalu F.
Jangan sibuk lalu F orang ni, lalulah F dia. Okay, lepas kotak lalu F, KF, lepas tu C lah. Dapatlah C. So nampak tak? Bila korang dah buat kotak, lalu F, lalu C, dapat bersilang. Bersilang ni lah image kita. So image ni kita panggil dia image pertama. Kenapa? Sebab baru dapat ni image pertama. Sebab ni objek. Ni objek. Yes, kena start dekat objective lens sebab logik dia adalah kita nak tengok objek. So mestilah objek dulu. Okay, so KFC kita akan dapat image yang pertama dekat sini. Okay, so image ni dah settle, image pertama. Tapi kita ada kanta kedua. Nak buat apa dengan kanta kedua? Sekarang ni dia ni pula akan jadi objek untuk kanta ni. So yang ni kan dia macam pening sikit. Kenapa? Sebab dia terbalik. Korang tengok kotak lalu F. Lepas lalu F, lalu C. Atas bertemu ke tak? Okay, atas tak bertemu tapi dia bukan parallel. So dia akan bertemu dekat bawah. Gitulah cerita dia. So dekat bawah ni dia bertemu kan? So inilah image nombor 2 kita. So ini image akhir. Okay, so point dia mula-mula kita ada objek. Daripada objek ni dia lalu objective lens, kita akan dapat image pertama. Okay, image pertama. Image pertama ni akan jadi objek untuk kanta ni pula. Dan dia akan hasilkan image akhir. Inilah dia image akhir kita. Garisan tambahan ni just macam nak mencantikkan lah, nak bagi nampak macam banyak sikit garisan dia. Tapi idea dia sama je. Okay, kita ada objek, lalu kanta objek akan hasilkan image pertama. Image pertama lalu kanta mata, dia akan hasilkan image kedua. Okay, cikgu bagi korang masa sekejap seminit untuk brain dulu benda ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya dekat chat. Kalau cikgu rasa macam benda tu perlu jawab sekarang, cikgu akan jawab. 1 minit Kalau dah habis brain bagi tahu cikgu supaya kita boleh terus proceed. Okay, benda ni tujuan dia bukanlah nak bagi korang hafal sekarang juga. Dia sekarang ni asalkan korang faham flow dia, nanti lepas ni bila-bila korang study balik, at least tak adalah macam apa benda gambar complicated ni, tak. Okay, at least kalau dah faham sekarang, nanti bila tengok balik, waktu time nak hafal tu, baru senang sikit nak tengok. Okay. Cikgu padam dulu kita proceed sekejap sebab kita masih tak habis lagi compound microscope ni. Okay, kita tengok dekat sini sekejap. Bukan, okay yang ni. Okay, inilah benda yang penting tu. Dari tadi kan semua penting. Okay, sekarang ni kita tengok dekat sini. First, atas ni adalah ciri-ciri yang kena ada. 2 kanta cembung, betul? Kanta cembung 1, kanta cembung 2. Image akhir maya, songsang dan dibesarkan. Okey, logik lah. Okey.
Ni adalah Maya, Songsang dan dibesarkan. Okay, sekarang first, benda yang korang kena tahu adalah jenis kanta. Okay, mikroskop ni function dia tadi adalah untuk tengok benda yang sangat kecil. Jadi kita nak besarkan kan? So korang just peganglah rules ni. Rule ni adalah kalau kita nak besarkan objek, nak bagi image tu besar, kita pakai kuasa tinggi. Kalau kita nak besarkan objek, okay, nak magnify supaya kita dapat image yang magnified, kita kena pakai yang kuasa tinggi, power tinggi. Okay. Second point. Tengok yang ini korang kena tengok sendiri. First, ini tak cantik. Sekejap. Okay. Ini adalah FO. Kenapa FO? Sebab jarak fokus untuk objective lens. Okay. Ini adalah FE. Kalau cikgu tulis kat sini FO dengan FE. FO ni lebih besar ke lebih kecil ke atau sama dengan FE? Okay, so kita boleh nampak ini adalah FO. Korang tengok betul-betul, ukurlah. Ini FO, ini FE. So FO lebih pendek kan jarak dia daripada FE. Okay, FO lebih pendek daripada FE. So bila korang ingat gambar dia, benda-benda macam ni automatik korang akan hafal. Okay, so FO lebih pendek daripada FE. Okay, yang ni dapat tak? Sebab ada yang salah dekat part ni. So cikgu nak confirmkan yang ni dapat tak? FO lagi pendek daripada FE. Sebab ini FO. Ini FE. Okay. So, next. Ciri-ciri image pertama. Image pertama yang ni. Okay, cuba korang tengok ni objek. Ini image pertama. So sifat-sifat dia adalah pertama, dia nyata. Kenapa dia nyata? Sebab kanta. Nampak tak? Satu kiri, satu kanan. So dia nyata. Okay, yes. Lepas tu dia songsang sebab satu arrow atas, satu arrow bawah. Okay, ada yang tanya kalau FO lagi panjang dia akan efek ke? Ya, dia akan efek sebab FO lagi panjang tu cerita kejap lagi, teleskop. Sebab tu yang ni dia memang spesifik. Untuk mikroskop, FO tu memang kena lebih pendek daripada FE. Kalau tak, dia tak jadi lah. Okay, so dalam kes ni FO memang kena lebih pendek daripada FE. Okay, lepas tu ciri-ciri image pertama tadi dapat. Okay, tengok kedudukan image pertama. Okay, korang tengok ini adalah titik fokus untuk kanta objek. Ini adalah, sekejap sabar, sorry. Ini adalah titik fokus bagi kanta mata. Okay, ini adalah center. Okay, ini adalah center kepada kanta mata, pusat optik dia. So image memang akan duduk kat tengah-tengah. Tu yang dia kata kat sini, kedudukan image pertama adalah antara titik fokus kanta mata, iaitu yang ni, dengan pusat optik kanta mata. Kalau dia duduk tempat lain, tak jadi mikroskop ni. Okay, dia memang akan duduk antara FE dekat sini dan juga kanta dekat tengah-tengah, center kanta ni. Itu maksud ayat ni. Okay, kedudukan image akhir adalah berhampiran dengan mata. Sebab ni mata, ni image. Kita consider dia masih dekat. Kenapa? Sebab nanti kita akan tengok satu lagi image terhasilkan infinity. So yang ni kita consider dekat lah. Berhampiran dengan mata. Okay, sekarang cuba korang tengok dekat sini
Katakanlah cikgu cakap contoh ini adalah 2 cm. Okey, lepas tu katakanlah ini adalah 4 cm. Kalau cikgu nak ukur jarak antara sini dengan sini, okey, lepas tu cikgu cakap ini adalah D. Cikgu ulang yang ini 2 cm, yang ini 4 cm. Lepas tu cikgu cakap dari sini sampai sini adalah D. Jarak antara dua kantang ni adalah D. Okey, so sekarang ni D lebih besar ke, lebih kecil ke atau sama dengan 2 tambah 4? Okey, cikgu ulang soalan. D ni adalah jarak antara dua kantang ni. So ini sahaja 2 cm, maksudnya daripada sini sampai sini 2 cm. Dari sini sampai sini 4 cm. Sekarang cikgu tanya, D ni lebih besar ke, lagi kecil ke atau sama je dengan 2 tambah 4? So jawapan dia adalah lebih besar. Kenapa? Sebab nampak tak logik dia adalah ni dah 2 cm. Ini dah 4 cm. 2 tambah 4 dah 6 kan? Korang mestilah kena kira yang ni juga. Kan? So D tu dia lebih besar daripada 2 tambah 4. So itu maksudnya soalan kat sini. Jarak antara kantang D lebih besar daripada FO tambah FE. Okay. So cikgu nak tanya, point yang ni faham tak? Yang pasal D lagi besar ni. Okay. So yang pembesaran tu cikgu skip sekejap sebab dia macam panjang. Okay, kita pergi dekat teleskop dulu. So sekarang kita dah tengok mikroskop. Kenapa bukan sama? Sebab ini kan dua contoh, ini 2 cm. Okay, ini adalah 4 cm. So dekat tengah-tengah dia bukan ke ada lagi jarak yang ni yang kita tak kira. So D mestilah lebih besar daripada 2 tambah 4 sebab dia ada space dekat sini. Okay, kalau dia 2 tambah 4, kalau dia sama mestilah 2 ni dan 4 ni duduk sebelah-sebelah macam ni. Barulah dapat D sama dengan 2 tambah 4. Tapi sebab dekat sini tengah-tengah dia ada kosong, sebab tu kita ada lebih besar. Faham tak? Okay, so macam itulah cerita dia. Okay, boleh lagi Cikgu proceed. Sekarang cikgu nak masuk ke teleskop. Okay, kejap sebelum cikgu masuk ke teleskop, boleh tak cikgu bagi korang 1 minit untuk tengok sekejap semua benda ni dekat dalam skrin ni. Try untuk brain sekejap seminit sebelum kita masuk ke teleskop sebab cikgu takut kita tertukar-tukar maklumat. Okay, try brain dulu. Lepas tu baru kita masuk ke teleskop. Okay. Dah cikgu proceed. Ini adalah teleskop pula. Okay, so teleskop tadi apa function dia korang? Teleskop kita buat untuk apa?
Okay, so function teleskop tadi kita tengok benda yang sangat jauh. So benda jauh tu bukan jauh yang biasa-biasa, jauh yang macam alat jauhnya. Tak, ni jauh ni memang betul-betul jauh, di mana kita panggil jauh dia tu adalah sebagai infinity. Okay, sebab tu tadi cikgu nak ajar korang cara lukis tu. Sebab dalam kes ni lah, tengok first kali kita kata pasal dia infinity kan. So kalau infinity garisan dia mesti parallel. Inilah maksudnya. So bila parallel kita tak boleh pakai KFC sebab kita tak ada kotak. So kita akan buat F. Tidak, sekejap. Kita akan buat F, K, C. So Syahna nak buat F. Dia akan lalulah sini. Lalu. Okay. Lepas dia lalu F, dia akan buat K. Dapatlah kat sini. Lepas tu dia akan lalu C. Okay, so mula-mula objek tu dekat infinity. Okay, tapi sekarang ni kita dah ada image dekat sini. Okay, so inilah image pertama kita. Image pertama ni pula, dia akan lalu dekat kanta mata. Okay, so bila dia lalu dekat kanta mata, dia akan buat kotak. Lepas tu dia lalu F. Lepas tu dia lalu tengah. Okay, so bila dia lalu tengah, dari situ kita akan dapat parallel. Sama je. Garisan tambahan ni just macam nak menambahkan gambar ni. Tapi konsep dia adalah sama. Kita akan dapat image yang virtual. Okay, so tu yang cikgu cakap, konsep dia sama je dengan lens yang kita belajar sebelum ni. Cuma sekarang kita ada dua lens. Okay, buat satu dulu, dah dapat image. Sekarang image ni akan jadi objek untuk kanta satu lagi. Baru dapat image akhir. Okay, so ini adalah cara lukis dia. Dapat? Okay, line dot ni tak boleh bersilang sebab bila kita dapat macam ni, kalau kita perasan dekat sini F kan. So line dot ni tak boleh bersilang. Kalau bersilang tu salah lah tu lukis tu. Okay, dia tak boleh bersilang. Sebab tu dia akan hasil dekat infinity. Macam itulah. Okay, cikgu nak tanya sekejap. Yang ini adalah FO. Sebab tadi kan ada, okay tengok ni adalah objective lens. Kenapa ni objective lens? Sebab dia dekat dengan bintang. Maksudnya sebelah dia adalah bintang. Bintang lah objek ataupun apa-apalah objek jauh tadi tu kan. So dia lah objek. So kanta yang duduk sebelah dia adalah kanta objek. Yang ini nama dia kanta mata. Kenapa nama dia kanta mata? Sebab dia duduk sebelah mata. Okay, tapi kali ni cuba korang tengok yang kanta mata ni cikgu lukis lagi kecil ke lagi besar daripada objek? Kanta mata lagi kecil ke lagi besar daripada objek yang cikgu lukis? Okay, cikgu lukis lagi kecil kan? So bila cikgu lukis lagi kecil, maksud dia sekarang ni, inilah niat dia supaya cikgu boleh lukis FE lagi pendek daripada FO. Okay, dotted line adalah line yang memang betul-betul cahaya masuk. Okay, dotted line adalah yang betul-betul cahaya masuk. Tapi, solid line adalah yang betul-betul cahaya masuk. Macam kalau korang ada laser, okay, korang ada laser, lepas tu korang pancarkan dekat kanta, cahaya memang nampak kan cahaya tu. So cahaya tu adalah solid line. Tapi yang putus-putus ni adalah yang kita bayangkan. Maksudnya dia adalah virtual. Garisan yang putus-putus ni adalah garisan virtual. Tu beza dia. So garisan yang solid ni memang betul-betul real garisan dia, tapi yang putus-putus adalah virtual. Okay. Cikgu padam dulu, kita tengok dia punya perbezaan. Biasanya dalam soalan dia basically dia just nak tengok student tahu tak bezakan antara mikroskop dengan teleskop. Sebab tu korang kena belajar dua-dua untuk tengok perbezaan dia. Okay, so jom kita tengok dekat sini. First, dia dibuat daripada dua convex lens. Okay,
Lepas tu final image kita adalah virtual, inverted dan magnified. Okay, virtual, inverted and magnified. Itu senang kot. Okay, sekarang ni lens type dia yang ini adalah low power. Okay, yang ni adalah high power. Okay, tadi kan cikgu cakap kalau kita nak besarkan image, kita akan guna yang high power. Okay, so low ni biasanya untuk tengok benda jauh. Logik lah kan, sebab kita nak tengok bintang, bintang jauh. So kanta dia kenalah low power. Tapi bila kita dah dapat image, kita nak besarkan image. Sebab tu kat sini kena high power, kuasa tinggi pula. Oh, yang ni memang boleh je lepas sebab cikgu tak habis lukis, tak muat. Tapi boleh je melepasi. Yang ni tak ada masalah. Okey, jap. Cikgu nak tanya yang pasal ni low power. Low power kenapa? Sebab kita nak tengok benda jauh. High power ni kenapa? Sebab kita nak besarkan image ni. Yang ni faham tak? Yang first point ni. Okay, so sekarang cikgu nak tanya lagi. Ini adalah FO. Kenapa FO? Sebab focal length untuk objective lens. Yang ini adalah FE. Kenapa FE? Sebab dia focal length untuk eyepiece. Okay, kalau cikgu tulis macam ni, FO dengan FE. FO ni lagi besar ke lagi kecil ke atau sama? FO lagi besar ke lagi kecil ke ataupun sama je dengan FE? Kan? So FO lagi besar. So betul lah macam ni. Sebab tu tadi kan ada yang tanya FO ni tak untuk mikroskop FO tak boleh ke lagi besar? Tak boleh lah. Sebab kalau tak korang dah buat mikroskop. Okay, syarat untuk untuk mikroskop tadi ada yang tanya FO tak boleh lagi besar ke? Tak boleh, sebab kalau macam tu bila kita dah buat FO lagi besar, kita dah buat teleskop. Okay, so memang teleskop FO lagi besar daripada FE. Okay, tu cara nak ingat dia lah. Okay, so position of object adalah infinity. Kenapa bintang? Jauh kan? So infinity. Okay, lepas tu characteristic of first image, maksudnya yang ni adalah real, inverted dan diminished. Okay, nyata, sungsang dan lebih kecil. Okay, so dia nyata sebab kiri dengan kanan, sungsang sebab dia ke bawah dan lebih kecil lah. Okay, yang ini menarik. Position of the first image ni kan. Tengok FO pun dekat sini, maksudnya kan kanta objek ni dia ada F dia kan. So F dia kat sini. Sebab tu cikgu tulis FO kat sini. Ni kanta mata FE. FE ni pun dekat sini juga. Okay, image daripada sini tadi, objek ada image kan? Image pun di sini juga. Semua benda nak duduk sini. Okay, so position of the first image adalah dekat focal point of both lens. Itu maksud ayat ni. Okay, dia berada di titik fokus kedua-dua kanta. Okay, lukisan ni memang kena lukis macam tu baru dia consider sebagai teleskop dekat normal adjustment. Okay, lepas tu position of the final image infinity, nampak? Sebab tu tadi walaupun kita lukis kat sini kita kata oh dia dekat dengan mata. Sebab teleskop ni memang virtual, maksudnya memang jauh gila. Okay, jauh sangat-sangat, so dia adalah virtual image. Okay, sekarang katakanlah cikgu cakap ini 4 cm. Okay, lepas tu cikgu cakap ni 2 cm. Lepas tu cikgu kata lagi ini jarak antara dua ni adalah D. Jarak antara dua lens adalah D. So D ni dia lebih besar ke lebih kecil ke atau sama dengan 4 tambah 2? Itulah point dia. Okay,
Jadi sekarang ni at least bila korang dah tahu lukis ni, dia point dia adalah korang boleh bezakan. Tadi lebih besar, sekarang sama. So tu Syuk cakap kalau korang boleh ingat gambar, sepatutnya senang untuk jawab apa-apa jenis perbezaan. Okay. So, untuk magnification, FO bahagi dengan FE. Okay, maksud cikgu macam ni. Katakanlah cikgu cakap ini 10 cm. Ini 2 cm. Magnification dia, pembesaran dia adalah 10 bahagi 2. So, image dia akan dibesarkan 5 kali ganda. So, inilah dia cerita tentang teleskop. Okay, tengok dulu. Tengok dulu, lepas tu nanti dalam masa, cikgu bagi lebih kurang seminit. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau cikgu rasa macam boleh jawab sekarang, cikgu akan jawab sekarang. Okay, tengok dulu seminit. Okay, dah seminit dah kot. Okay, cikgu proceed Setakat ni boleh follow lagi ke korang? Boleh Right, sekarang ni tengok ni. Okay, ni contoh soalan trial. Okay, gambar dia yang tadilah, kalau korang ingat-ingat lah. Tapi try dulu yang ni. Kalau ingat bagus lah, kalau tak ingat pun tak apa. Yang manakah benar tentang teleskop? Teleskop yang kita baru belajar tadi. Okay, normal adjustment tu kan paling mudah nak bayangkan adalah dia punya setup, cara kita susun lens tu. Okay, di mana kalau dalam kes ni, okay, normal adjustment lebih ataupun kurang ni kan, yang ni sebenarnya dia tengah tanya pasal jarak antara dua lens tu. Kiranya kalau kita nak buat setup, nak buat teleskop, macam mana cara kita nak buat susunan lens tu supaya dapat dia berfungsi sebagai teleskop. Boleh bayang tak? Tu maksud soalan ni. Yes, basically D tadilah. Dia ikut suka hati dia tau kalau nak guna perkataan apa. So dalam kes ni, normal adjustment dalam kes ni adalah D tadi. Okay, yang lain ada nak cuba lagi untuk soalan ni, yang manakah benar tentang teleskop? Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, tak apa, jom. Soalan yang kita tengok satu-satu, yang A.
Dia kata kanta objektif dan kanta mata, objektif and eyepiece are concave lens, kanta cekung. So yang A, cikgu bagi tahu A salah. So kenapa dia salah? Apa yang sepatutnya nak tulis kat sini? Okay, so dalam kes ni sepatutnya kita tulis dia adalah convex ataupun kanta cembung. Kita yang cikgu cakap tadi, dia macam bila korang ingat, korang faham cerita dia, korang boleh bezakan, itulah yang dia nak test. Okay, anyway, jawapan dia sebenarnya adalah B. Cikgu bagi jawapan dia adalah B. So untuk ingat benda ni, macam cikgu cakap tadi, kalau power tinggi, okay, korang bayangkan dia adalah untuk besarkan benda. Okay, untuk magnify. Okay, tapi biasanya bila power yang low, kita guna untuk tengok benda jauh. Okay, so objective lens adalah yang duduk dekat dengan bintang. So bintang jauh kan? So bila dia jauh, power dia kurang. Okay, daripada power eyepiece. Okay, so yang C, okay, so yang C dengan D ni salah sebab dekat sini dia kata jarak yang antara dua lens tadi tu, yang ni lebih besar, yang ni lebih kecil. So sepatutnya dia, yes, sama dengan. Okay, so sepatutnya dia adalah sama dengan. Itulah cara dia. Okay. So, proceed to the next question. Okay, yang ini cikgu tak ajar tadi. Okay, ini cikgu tak ajar. Tapi cuba korang buat. Cikgu bagi formula tau. Power ataupun kuasa kanta adalah 1/F. Tapi F ni kena dalam meter. Okay, P adalah 1/F. Tapi F kena dalam meter. Cikgu bagi masa 2 minit. Seminit lah. Seminit untuk try buat soalan ni. Dapat tak kira jarak antara P dan Q? Cuba. Okay, yang korang dah jawab, dah bagi nombor semua tu, semua jawapan korang tu betul tapi kena tengok unit. Apa unit dia? Okay, dua-dua jawapan yang korang bagi tu betul tapi unit tu kena betul juga bersama dengan jawapan tu. Okay, so math ni cikgu try explain jap. Dia macam ni. Ni sebenarnya soalan objektif. So maksudnya ada ABCD lah. So tak ada isu lah pasal meter ke sentimeter sebab dalam ABCD tu dia bagi jawapan tu lah.
Okey, kalau tak salah cikgu jawapan dia bagi dalam sentimeter, tapi tak apa, bukan tu point dia. Point dia adalah power of lens adalah formula dia P1/F, tapi syarat dia F yang kita guna untuk dapatkan power ni adalah dalam meter. Okey, so sekarang ni konsep dia macam ni. Power of lens P adalah 5D. So power adalah 1/F kan? Jadi 5 sama dengan 1/F. Okay, so daripada sini kita dapat F untuk P ni 0.2. Ini adalah meter. Kenapa? Sebab untuk kira power, untuk kira kuasa, F dia kena dalam meter. Okay, sekarang 25 adalah 1/F pun dalam meter. Okay, so bila kita tekan, kita akan dapat F untuk Q adalah 0.04 meter. Setakat ni korang boleh dapat tak 2 point ni? Maksudnya 0.2 meter dengan 0.04 meter. Ini dapat. Okay. So soalan ni dia hanya boleh tanya kalau teleskop. Kenapa? Sebab bila teleskop kita tahu bahawa ini adalah kita punya value F untuk P, maksudnya kan FP dan juga FQ tadi kita dah tahu dah dia dekat point yang sama. Kan sebab tadi waktu kita belajar untuk jarak antara dua kanta D untuk teleskop adalah sama dengan F objektif tambah dengan F eyepiece. Okey, sebab tu sekarang kita dah tahu FO kita adalah 0.2, FE kita adalah 0.04. So kita dapat 0.24 meter atau 24 cm. Dua-dua pun boleh. Okey, faham ke? Okay. Alright, so sekarang ni kita nak cuba sikit. Sekejap Okay. Sekejap. Okay. Ini adalah benda, benda yang cikgu nak buat lepas ni. Kita kiranya kalau nak ikutkan ni part ni adalah just recap untuk bezakan teleskop dengan mikroskop. Sebab tadi kita belajar mikroskop dan teleskop secara berasingan. Okey, sekarang dalam satu gambar yang sama cikgu akan gabungkan. So soalan dalam exam nanti dia taklah exactly macam ni, tapi dia akan derive daripada benda macam ni. Okey, maksudnya dia akan bagi korang, dia kata okey ni compound mikroskop. Okey, so D dia macam mana? Okey, ataupun ini adalah teleskop. So F dia macam mana? So yang penting sekarang ni untuk yang korang kena carry daripada kelas ni adalah fahamkan perbezaan. Okey, asalkan boleh nampak perbezaan dan tahu siapa untuk mikroskop, yang mana untuk teleskop, sepatutnya soalan exam korang boleh je jawab. Okey, tapi untuk yang sekarang ni cikgu akan just simplifykan balik apa yang kita baru belajar tadi. Okey, so contoh soalan yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah antara berikut yang manakah menunjukkan jarak yang betul antara dua kanta. Ini yang normal adjustment tadi. Okey, 1, 2 dan 3. Yang mana untuk mikroskop? Okey, yes, betul. Sebab mikroskop gambar dia yang ini. Okey, so ini adalah FO, jarak dia yang ni. Ini adalah FE, jarak dia yang ni. Jadi D lebih besar. So jawapan dia adalah yang nombor 1. Okey, bagus. Okey, next. Okey, ni untuk teleskop pula. 1, 2, 3. Yang mana betul? Yang ni gambar cikgu letak sebab cikgu tak harapkan korang hafal lagi. Okey, kalau dah hafal bagus. Okey, nanti kenalah cuba untuk ingat. Okey, tapi untuk soalan ni basically jawapan dia adalah nombor 2. Kenapa? Sebab nampak tak ni FO sampai tengah,
Ni FE. So kita tambah dapatlah sama dengan jarak. Very good. Okay, yang ni. Yang manakah betul tentang focal length? Panjang fokus. Okay, 1, 2, 3. Untuk teleskop ya. Tengok betul-betul. Okay. Yang mana satu teleskop? Okay. So, yang ini jawapan dia adalah 1. Kenapa 1? Sebab tips. Ni cikgu cakap bentuk teleskop kan gini. So yang besar dekat sini. So FO lagi panjang daripada FE. Alright, next. Compound microscope pula. Kalau dah yang ni betul, yang tadi tu betul, ini mesti kena betul lah. Compound microscope 1, 2, 3 yang mana? Okay, so untuk soalan ni, okay, untuk mikroskop yang ni kan, so FO lagi pendek daripada FE. So macam itulah cerita dia tentang compound microscope. Okay, setakat ni boleh ke follow lagi?